Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Azib Arman bin Rahmat, nombor metrik 1191553. Tajuk kumpulan kami ialah perspektif dadah dari pelbagai aspek. Kita lihat kepada isi kandungan. Pertama ialah pendahuluan. Kedua, isu dadah daripada pelbagai perspektif yang berbeza. Ketiga, faktor penyalahgunaan dadah. Keempat, kesan penyalahgunaan dadah. Dan kelima, langkah-langkah mengatasi penyalahgunaan dadah. Seterusnya ialah objektif kajian. Pertama, mengkaji tentang bagaimanakah perspektif dadah mengikut kepada pelbagai aspek. Dan yang kedua, mengkaji kepentingan mengetahui akan keburukan penyalahgunaan dadah. Dan yang ketiga, mengkaji faktor penyebab bagi penyalahgunaan dadah. Kajian literatur. Kajian literatur merupakan kajian yang telah dilakukan oleh beberapa pihak tertentu untuk memudahkan kita jadikan kajian mereka sebagai rujukan. Kita lihat kepada teori dadah dalam teori pelaziman operan. Dalam teori ini, Tordik memberikan idea bahawa kesemua haiwan, termasuklah manusia, menyelesaikan masalah melalui pembelajaran cuba-cuba. Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi kajian merangkumi kaedah dan pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif kajian tersebut. Dalam metodologi kajian, kami menggunakan dua kaedah. Yang pertama, borang soal selidik, dan yang kedua, kaedah perpustakaan. Dalam borang soal selidik, kami telah menyediakan borang soal selidik, kemudian responden perlu mengisi ruangan jawapan yang telah disediakan dalam Google Form. Para responden hanya perlu menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan mengikut kesesuaian dan objektif kajian. Borang soal selidik ini telah diedarkan kepada 50 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Seterusnya, kaedah perpustakaan. Kami juga menggunakan kaedah perpustakaan sebagai kaedah metod yang lain. Kaedah ini merangkumi dapatan semua sumber yang ada untuk mendapatkan bahan bagi menyiapkan tugasan ini, dengan merujuk kepada bahan premier seperti dokumen dan data daripada agensi anti dadah kebangsaan AADK. Kajian perpustakaan juga dilakukan dengan merujuk kepada sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, akhbar, majalah dan lain-lain. Lokasi kajian. Kami memilih tempat ini adalah kerana bertujuan untuk mengetahui bagaimana responden daripada mahasiswa USIM berkenaan dengan isu penyalahgunaan dadah dan ingin menguji mahasiswa kemahiran pengetahuan berkenaan isu dadah daripada pelbagai perspektif yang berbeza, khususnya dalam Malaysia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zarif bin Lokman, nombor metrik 1201476. Seterusnya, mari kita menelusuri isu yang seterusnya, iaitu isu dadah daripada pelbagai perspektif yang berbeza. Yang mana pada sesi kali ini saya akan membawa anda semua kepada tiga perspektif yang utama, iaitu yang pertama, dadah dari perspektif Islam. Yang kedua, dadah dari perspektif perubatan. Dan yang ketiga, dadah dari perspektif masyarakat. Baik, yang pertama, dadah dari perspektif Islam. Hukum penyalahgunaan dadah adalah haram kerana dikiaskan kepada arak pada persamaan yang sama, iaitu memabukkan. Dadah juga boleh memudaratkan diri si pelaku. Agama Islam amat menitik beratkan bagi setiap umat manusia untuk menjaga kemaslahatan diri sendiri. Namun, ulama membenarkan penggunaan dadah dalam perubatan selagi mana selari dengan konsep maqasid syariah. Yang kedua pula ialah dadah dari perspektif perubatan. Dadah merupakan suatu bahan yang digunakan untuk merawat penyakit. Hal ini demikian kerana dadah mempunyai bahan-bahan kimia yang tertentu yang dapat merawat penyakit-penyakit yang tertentu. Terdapat pelbagai jenis dadah dan fungsi khusus untuk setiap jenis dadah tersebut. Contohnya kitamin,
heroin dan ganja yang merupakan antara dadah yang kebiasaannya digunakan dalam dunia perubatan. Dan yang terakhir adalah dadah dari perspektif masyarakat. Penerimaan masyarakat Malaysia terhadap individu yang menyalahgunakan dadah adalah pada tahap yang sangat minimum. Hal ini dikatakan demikian kerana kebanyakan kes yang melibatkan penyalahgunaan dadah akan menyaksikan dengan pengakhiran yang amat dahsyat sehingga boleh menyebabkan kematian. Contohnya, berlaku pada tahun 2008 di Kuala Lumpur, menyaksikan seorang penagih dadah berusia 38 tahun membunuh ibu kandungnya sendiri bagi mendapatkan wang. Namun, masyarakat masih menerima kehadiran dadah pada aspek-aspek tertentu, terutamanya dalam perubatan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faizi bin Jalaluddin, nombor metrik 1211489. Okey, jadi saya akan sambung bab 3, kesan isu penyalahgunaan dadah. Kesan isu penyalahgunaan dadah terbahagi kepada 4. Yang pertama, kesan kepada diri penagih dadah. Yang kedua, kesan kepada keluarga. Ketiga, kesan kepada masyarakat. Dan yang keempat, kesan kepada negara. Okey, yang pertama, kesan kepada diri penagih dadah. Penagih dadah akan menjauhkan diri daripada masyarakat umum dan mereka hanya akan bergaul dengan kumpulan penagih sahaja. Yang kedua, penagih dadah tidak bertanggungjawab kepada persekolahan dan prestasi kerja. Yang ketiga, daya tahan penyakit penagih dadah akan menjadi lemah. Contohnya, mereka lebih mudah dijangkiti penyakit seperti hepatitis, TB, HIV, AIDS dan sebagainya. Okey, seterusnya kesan kepada keluarga. Pertama, menjatuhkan maruah dan nama baik keluarga. Yang kedua, membebankan keluarga penagih kerana menghabiskan masa, tenaga dan wang yang banyak untuk merawatnya. Yang ketiga, berlaku perceraian dan keganasan rumah tangga di kalangan anggota keluarga. Okey, seterusnya kesan kepada masyarakat. Pertama, penagih akan mengancam ketenteraman awam dengan kejadian jenayah seperti rompakan dan samun. Yang kedua, perpaduan, pembangunan dan kemajuan masyarakat boleh terjejas. Dan yang ketiga, persengketaan dan perselisihan antara masyarakat akan berlaku akibat penglibatan anggota masyarakat dengan dadah. Okey, yang terakhir sekali, kesan kepada negara. Negara dan masyarakat terpaksa menanggung kos yang tinggi akibat daripada masalah penyalahgunaan dadah yang berterusan. Kos tersebut termasuklah yang pertama, kehilangan atau kerugian akibat pengurangan daya pengeluaran ekonomi. Yang kedua, kos bagi menyediakan khidmat rawatan dan pemulihan penagih dadah. Yang ketiga, kos bagi menyelenggara program-program pencegahan. Dan yang keempat, kos kerana kerugian akibat daripada aktiviti jenayah yang berlaku. Sekarang kita lihat kepada bab 4, iaitu faktor isu penyalahgunaan dadah. Berikut merupakan antara faktor isu penyalahgunaan dadah. Mari kita lihat kepada faktor yang pertama, iaitu pengaruh rakan sebaya. Mereka ini merasakan bahawa rakan sebaya mereka lebih memahami diri mereka sendiri berbanding keluarga mereka sendiri. Dan oleh sebab itu, mereka sanggup melakukan apa sahaja asalkan diterima oleh rakan mereka. Faktor yang kedua pula ialah kurang perhatian ibu bapa. Kesibukan bekerja juga menjadi salah satu faktor kerana ibu bapa terlalu sibuk bekerja sehingga ada yang mengabaikan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak mereka. Dan mereka ini juga tidak mewujudkan hubungan yang baik sesama mereka. Seterusnya, kita lihat kepada faktor yang ketiga, iaitu perasaan ingin tahu. Faktor ini kerap berlaku kepada mereka yang masih meningkat dewasa kerana mereka sentiasa ingin mencuba sesuatu yang baru yang tidak pernah mereka lakukan. Dan faktor yang keempat, iaitu kurang pengetahuan keburukan dadah. Ini berlaku apabila mereka ini tidak diberi pengetahuan yang cukup dan oleh sebab itu mereka tidak mengambil serius mengenai keburukan dadah
dan impaknya terhadap penyalahguna iaitu diri mereka sendiri ataupun orang sekeliling mereka. Seterusnya, marilah kita lihat kepada faktor yang kelima, iaitu antara faktor yang paling sukar untuk dipantau kerana pada era ini semuanya hanya di hujung jari, iaitu pengaruh daripada media massa. Dan mereka ini kerap terpengaruh sama ada daripada cerita-cerita yang ditayangkan di televisyen ataupun di panggung wayang ataupun di internet. Akhir sekali, marilah kita lihat kepada faktor yang ke-6 dan yang ke-7, iaitu berasa tertekan dan kemurungan. Hal ini boleh terjadi sama ada kepada lelaki maupun perempuan, dewasa maupun yang remaja. Yang ke-7 pula ialah tiada pegangan agama yang kukuh, dan ini kerap berlaku kepada mereka yang tidak mendapat didikan agama yang baik, serta mereka berasa hilangnya tempat pergantungan apabila mereka menghadapi masalah, dan mereka juga menyangka bahawa semua masalah mereka akan berakhir setelah mereka mati. Jadi kesimpulan daripada bab 3 ini ialah kita dapat lihat bahawa terdapat pelbagai faktor yang membawa kepada isu penyalahgunaan dadah. Seterusnya, marilah kita lihat kepada kesan penyalahgunaan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Azrai bin Ismail, nombor matriks 1201482. Jadi untuk bab 5 saya akan membentangkan tentang langkah-langkah dalam mengatasi isu penyalahgunaan dadah. Terdapat beberapa langkah dalam mengatasi isu penyalahgunaan dadah, antaranya mengenakan hukuman yang berat kepada penagih dan pengedar dadah. Isu penyalahgunaan dadah semakin berluasa dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Dengan adanya langkah ini, kita dapat menyekat isu penyalahgunaan dadah dalam kelompok masyarakat. Contohnya, hukuman mati ke atas pengedar dadah berdasarkan hukuman ta'zir, tetapi ia terpulang kepada budi bicara hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pesalah. Langkah yang seterusnya pula ialah media sosial penyumbang memantras dadah. Hal ini demikian kerana media sosial merupakan suatu medium untuk menyampaikan sesuatu mesej kepada orang awam dan masyarakat. Oleh demikian, kita dapat mengetahui info dan maklumat tentang isu penyalahgunaan dadah yang berlaku dalam negara kita. Sebagai contoh, media massa menyiarkan berita atau kisah yang dapat menimbulkan keinsafan dalam diri remaja. Selain itu, langkah dalam mengatasi isu penyalahgunaan dadah ialah peranan ibu bapa dalam mendidik anak-anak. Hal ini demikian kerana ibu bapa seharusnya memberikan didikan agama kepada anak-anak agar mereka dapat membezakan perkara yang hak dan batil. Ibu bapa juga perlulah memerhatikan setiap aktiviti anak-anak mereka dan berkorban masa dengan anak-anak supaya hubungan antara mereka akan sentiasa rapat. Contohnya, apabila anak-anak mendapat kasih sayang yang secukupnya, mereka tidak akan tersisih dan tidak terlibat dengan isu penyalahgunaan dadah. Di samping itu, langkah yang lain pula ialah kerjasama antara orang awam dan pihak kerajaan. Hal ini demikian kerana pihak kerajaan perlulah mengajak masyarakat turut sama berganding bahu bagi mengelakkan diri terjebak dalam penyalahgunaan dadah. Masyarakat seharusnya memberikan kerjasama mereka kepada pihak kerajaan dalam mengatasi isu penyalahgunaan dadah. Sebagai contoh, pihak kerajaan dan masyarakat bekerjasama memantau dan membantras kegiatan penyalahgunaan dadah. Langkah yang selanjutnya pula ialah penubuhan pusat-pusat pemulihan dipertingkatkan. Ia ditubuhkan oleh pihak kerajaan dalam memberikan rawatan kepada penagih-penagih dadah. Hal ini demikian kerana untuk mencegah diri mereka dan daripada mengulangi tabiat adalah dengan pemantauan yang teliti dan berterusan. Sebagai contoh, pusat-pusat pemulihan di negara kita ialah CCRC Gambang, Puspen Gambang dan Sungai Besi Rehabilitation Center Persada. Kesimpulannya, langkah-langkah dalam mengatasi isu penyalahgunaan dadah dapat kita amalkan dan laksanakan dalam kehidupan seharian kita agar diri kita terhindar daripada gejala dadah. Untuk kesimpulan, terdapat pelbagai perspektif dadah mengikut jenis aspek yang berlainan, sama ada dari segi sudut perubatan, agama, bangsa maupun masyarakat. Kedua, dadah boleh dikategorikan sebagai benda yang baik maupun buruk berdasarkan penggunaan kita terhadapnya. Ianya boleh mendatangkan manfaat kepada kita jika digunakan dengan betul dan juga boleh mendatangkan mudarat sekiranya digunakan dengan salah. Ketiga, kita hendaklah memainkan peranan yang penting membantu mengurangkan masalah penyalahgunaan dadah yang sudah kian lama bertapak dalam negara kita dengan melaporkan kepada pihak berkuasa.
Akhir sekali, pihak berkuasa perlulah mengambil serius tentang masalah ini dengan mempertingkatkan lagi penguatkuasaan penyalahgunaan dadah agar ianya tidak barah dalam kalangan masyarakat kita.